Growth mindset. So, what I want you to do ialah, now kalau kamu lihat di sebelah atas, kalau kamu gerakkan mouse ke atas, you akan nampak view option. There is one button called view option. So, when you click on annotate. Annotate. Okay. Lepas tu ada satu button yang bernama text. So, you type your name somewhere near the mindset that you want. You boleh type saja ke mana-mana. Type where you want to. Which one do you want? Do you want to have fixed mindset ataupun growth mindset? Boleh guna text tu lah, tak payah guna lukis. Lukis memang susah. Kan ada satu text tu, you type. Boleh tukar warna kalau tak suka biru. Saya suka biru. Dia suka biru. Okay. Fizi suka growth mindset. Now, sebenarnya disebabkan kamu berada di sini dalam kelas saya ni, maksudnya kamu mempunyai growth mindset lah. Congratulations to all of you. Kalau kamu adalah dalam fixed mindset, kamu tak akan hadir kelas ini. Dia akan tidur kat katil dah. Apa pun tak nak buat, nak tunggu saja masa berlalu, lepas tu tengoklah apa akan berlaku. So if that's what you want, then I hope sooner or later you discover and you can have a growth mindset. Move on to the green color zone. Okay, make sure your desire, your skill, your effort, your setback, and your feedback, your talented peers, all this are in the green zone and not in the red zone. Right? So thank you for your feedback. Very good. Now, ada yang tak buat, tak apa. I cuma nak kamu tahu, kita seharusnya berada dalam zone yang berwarna hijau ni. Jangan kita tetap dalam zone warna merah ni. Okay, so this is very important for us to grow and also learn. Alright, now, next thing that I want to talk about here is this. Here, we are going to be in the session called Practical Tips and Tricks. Jadi, dalam sesi nanti, kamu akan buat kerja itu bersama saya. Jadi, di sini kamu nampak saya punya screen adalah dalam Zoom. Jadi, dalam kelas nanti, saya akan bagi arahan seperti, saya demo dulu dalam 1-2 minit. Lepas tu saya kata, okay, sekarang kamu pergi ke Excel file kamu dan kamu boleh buat exercise. So how do you do that? How do you do that is you alternate tab. Okay, boleh tak kamu cuba sekarang? Tekan alternate, jangan lepaskan, tekan tab. Bila kamu tekan tab, dia akan keluar banyak window. Di mana dia memberi kamu pilihan nak pergi ke window mana satu. Jadi sekiranya file yang kamu download tadi sudah dibuka, you already open the file, then you can switch to that file very quickly. Alternate tab sahaja. Boleh ya? Nah, kalau nak balik semula ke Zoom, alternate tab sekali lagi, dia akan balik ke screen Zoom. Okay? So, again, welcome to my training. My name is Kelvin. So, dalam kelas nanti, kalau ada apa-apa soalan, panggil saja Kelvin. Saya akan tanya apa soalan dia dan saya akan cuba jawab semua soalan yang kamu tanya nanti ya. Okay, so what are you going to learn? Apa yang kamu akan belajar petang ni dalam masa 1,5 jam ini ialah, okay, mari saya tunjukkan. Ada 4 topik kesemuanya. Di sini saya akan tunjukkan macam mana kamu boleh menjadi satu expert. Menjadi expert dalam copy and paste. So I'm going to talk about paste operation, paste transpose, and paste column width. Ada 3 exercise yang kita akan buat. Nah, kamu akan rasa cara yang saya tunjukkan ni adalah cara yang senang sahaja untuk melaksanakan sesuatu tugasan. So we will do that. Then followed by manage multiple worksheet. Di sini kamu akan belajar macam mana nak menyusun window-window ataupun worksheet-worksheet yang kamu ada ni. Okay. Now, saya akan mutekan semua orang. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh
unmute dan tanya anytime. Tak ada masa untuk kamu tanya, tapi you can ask anytime. Sekiranya tak faham apa yang saya ajar, apa yang saya tunjukkan dalam kelas nanti, so apa yang kamu perlu buat ialah cuma unmute dan tanya. This is not very rude. This is because you want to know. So if you want to know, then you ask. Okay, tak ada masa yang khas untuk kita tanya, tapi kalau you nak, bila-bila masa boleh. Kalau malu nak turn on the, kalau malu lah, sekiranya kamu malu nak bersuara dalam mikrofon nanti, apa yang kamu boleh buat ialah pergi ke chat. Pergi ke chat tu, tanya soalan. Saya akan sekali-sekala pergi ke chat tu, saya akan tengok apa yang kamu tanya di situ. Okay, so I will see some screen blinking, so I will know there are some question lah. Okay, now yang ketiga, kamu akan belajar. Siapa annotate tu? Ada orang annotate jahat tu. Okay. Now, the next thing, yang ketiga, macam mana nak buat sorting dan apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh lakukan selepas kita tahu macam mana nak susun maklumat. So we're going to talk about how do you do subtotaling in Microsoft Excel tanpa menulis formula. Jadi di sini saya akan tunjukkan sedikit cara untuk membuat kerja-kerja ni dan tak banyak formula pun yang kita akan explore nanti. Okay? Lepas tu sekali lagi ini adalah topik yang ketiga ni, kita akan pula buat presenting data using chart. Nah di sini saya tunjukkan macam mana nak bina chart ni sekiranya data tu datang daripada pelbagai source. Mungkin dalam worksheet yang berlainan ataupun dalam file-file yang berlainan. Jadi dalam exercise ni saya cuma guna worksheet yang berlainan. Macam mana kita nak kumpulkan maklumat tu menjadikan satu chart. Okay? Dan last sekali kita akan buat quiz. Di sini saya akan bagi kamu quiz dan kamu kena jawab soalan tu secepat mungkin. Kalau tak tahu, tembak aja. Ada 50-50% you're going to get correct. Jangan biarkan tak jawab. Kalau tak tahu, tembak aja. Sekurang-kurangnya bila ada jawapan, ada 50% kamu akan betul. Okay, so at least there is one. So there are about 27 of you. So I expect about 25 people in the quiz. Now, what I'm going to do ialah pada pemenang dalam quiz nanti, saya akan bagi kamu satu e-book. E-book ini bukan e-book yang saya download dari mana-mana, tapi saya yang tulis buku. So I have 9 features in Excel yang boleh menjadikan kamu adalah expert in Excel. So I'm going to send you the e-book, you read through. Ini adalah edisi saya punya buku ni adalah dalam edisi bahasa English, tetapi ia adalah bahasa English Malaysia. It's a Malaysian English, so it's very easy to understand. So don't worry, yeah. Alright, so this is what we are going to learn for today. So I'm going to share my screen to. I'm going to my Excel now. Okay, kamu boleh nampak screen Excel saya kan? Okay, I'm going to take this on one side. Okay, kalau boleh kamu unmute dan beritahu saya boleh nampak screen saya ke tidak? Kalau boleh saya akan mute. Ya, nampak. Nampak. Ya. Nampak. Nampak jelas. Jelas. Nampak jelas. Now, adakah kamu telah buka file ni? Ini adalah file pertama, exercise 1. So, kamu dah download file ni kan? So, you pergi ke folder yang kamu telah download tadi. You buka file ni, exercise 1. Tak payahlah tengok muka saya kan? Saya tutup saja kamera saya. So, dengar saja suara cukuplah ya. Okay, saya akan buat demo di sini selama mungkin 1-2 minit sahaja. Dalam setiap exercise, kita ada 3 exercise dan saya akan buat demonstrasi ni dan saya nak kamu tengok dulu macam mana saya buat. Lepas tu kamu cuba buat. Okay, bila saya kata, okay, go to your file and try. Now, kalau kamu dah laju, bila semasa saya buat tu, you dah tahu, you boleh terus pergi ke file tu dan you cuba. Okay? Jadi apa yang saya nak kamu buat ialah, selepas kamu dah siap
buat kerja tu, pergi ke chat tu, letak sana done. Ataupun boleh tulis completed. Itu yang saya nak tahu. Okay, jadi kamu cuba pergi ke chat tu dan letak pergi ke chat tu dan nampak letak okay, complete. Boleh letak sana beres. So you finish already. Okay, so I will look at your chat once in a while lah. Okay. Now di sini apa yang kita nak buat untuk topik pertama ni adalah macam mana kita nak buat copy and paste operation. Nah, saya bagi satu contoh di sini. Saya ada satu dataset nombor 1. Ini adalah dataset yang saya terima. Okey, mungkin pada minggu pertama bulan Mei saya dapat ni. Ini adalah dia punya maklumat yang telah kita terima. Tapi tiba-tiba dalam seminggu selepas tu kita dapat pula data 2. Sekarang dia kata yang data 2 ni adalah tambahan kepada data 1. Dia cuma bagi nilai yang dia perlu tambah sahaja. Sekiranya kamu disuruh buat kerja macam ni. Data 1 dan data 2. Kamu kena satukan dia. Consolidate. Jadi kena campurkan dia lah. Nah, selalunya saya nampak ramai yang buat macam mana. Dia akan buat lagi satu table. Ambil 49,000 ni, dia akan campur dengan 100. Dan sekarang saya ada 3 table. Okey. Saya nak tunjukkan cara yang mudah supaya kamu tidak perlu buat semua itu. Okey, nombor 1. Tengok, task number 1. Add the value in data 1 to data 2 without creating another data set. Saya cara yang saya akan guna adalah copy and paste. So saya pun highlight. Tengok dulu Tengok dengan betul. Apa yang saya buat je, saya highlight. So I highlighted my data. Saya tak highlight title. Dia punya bulan-bulan tu tak buat formula, saya pun tak highlight. Saya cuma highlight nilai sahaja. Copy. Jadi saya pun pergi ke button copy di sebelah kiri tu. Dia saya pergi ke sini, copy. Ini dia. Right, so sorry, terbalik pula. Di sini. Copy So saya pun copy. Biasa saja copy. Bila copy, you akan nampak selection ni sudah pun ada benda yang berkelip-kelip dikelilinginya. Nah, lepas tu, saya pun pergi ke kawasan baru yang saya nak paste. Now, kawasan baru ni mungkin boleh file yang berbeza, worksheet yang berbeza, mana-mana pun boleh kita guna. Asalkan kita dah copy, kita pergi ke kawasan yang kedua ni, kita pun highlight kawasan yang sama ni. Nah, disebabkan dia adalah serupa, kita highlight sahajalah. Lepas tu, kita pun pergi ke paste, tapi janganlah paste yang atas punya, yang bawah punya. Okay? Jadi kita pun lihat senarai button yang ada, tapi saya bukan nak kamu klik semua ni, saya nak kamu klik yang bawah sekali. Paste special. So click the paste special here. Then, nah, saya rasa ramai pun pernah datang ke sini. Cuma kamu selalu guna yang all formula value format. Ini 3 option yang paling disukai. Tapi sekarang saya nak kamu tengok di bawah ni, operation ni. Saya nak kamu beritahu dia, sebenarnya bila saya buat pasting ini, saya nak campurkan. So, add. Now, kenapa selalunya bila kita copy dan paste, dia hanya gantikan. Ini adalah kerana operation dia adalah none. Kalau adalah nombor, kita boleh letak add. So, saya pun klik OK. Jadi tengok, nombor tu menjadi dah ditambah. Jadi 100 tu masih ada, 49,000 pun ada. So dia dah campurkan nilainya. Okay. Nah, sekarang kamu cuba pula di file kamu. Pergi ke file Excel kamu cuba. Lepas tu saya akan tengok dalam chat siapa sudah siap. Saya bagi kamu 2 minit. Copy dan paste saja, tak susah. Kamu kan semua dah pandai copy and paste. Oh, bagus Ika. Hafizi pun laju Ada 29 orang di sini, ada 3 dah siap. Lila come in very early Sarah, Sahan, Irel. Very good.
slowly I see most of you. Sebenarnya tak susah. Dalam tips and tricks ni saya bukan nak tunjukkan tips-tips yang sangat susah. Kalau dia susah, dia bukan tips dah. Saya gunakan cara yang paling mudah untuk menyiapkan kerja. Hormone. Oh, nice name. Very good, Mustaqim. Dah siap pun. Now, if you have any question, you don't understand what I'm doing, please interfere anytime. You can ask me to repeat. Jangan malu. Malu tu you rugilah. Jangan. Beres. Bagus. Kalau you malu, rugi tu. Okay, good. Damiruddin. So ada berapa yang sudah siap, yang lain belum? There's about 10 of you. How about the rest of you? Ada tak buat? Okay, very good. There are more people coming in already. Now I speak in English and Bahasa, so you try to understand either one lah. Nah, kalau saya tersalah cakap dalam bahasa Malaysia ni, tolong maafkan . Okay, very good. Now, I'm going to continue. Saya akan sambung sedikit lagi. Saya nak tunjukkan pula, task nombor 2 ni. Okay, assuming the value in number 2, artinya selepas kita dah campurkan ini, dia punya nilai adalah dalam bentuk USD. Sekarang, saya nak kamu convert the value to RM. Okay, convert the value to RM. I can see no sound. I'm already very loud. I'm shouting in my room. Anyone else cannot hear me? Oh, Hasbiza, you guna phone. Oh, tapi you buat kat laptop lah. Puspa Devi can't hear me. Faiza or Kila, are you okay? Can you hear me? Boleh kan? Sebab you are replying to me. Puspa, maybe you try to turn on your volume. Bring up your volume a bit so that maybe it's too soft. Or you use phone, then your phone you have to turn on the sound. Maybe you put on silent, or you turn off the volume. Yeah, she cannot hear me. I keep telling her she cannot hear. How do I tell her? Increase the volume in your phone. All right, Noor Azihan have some suggestion. You try that. Okay, saya
I let Puspa try to figure out how to get the sound. Okay, now mari kita lihat task yang kedua. Now, anggapkan nilai yang kita nampak ni adalah dalam bentuk USD. Jadi saya nak jadikan dia dalam bentuk RM. Jadi kita akan anggap dia punya exchange rate sekarang adalah 4.5, 4.5. So, I boleh pergi ke mana-mana satu sel. Katakan saya pilih J2 dan saya pun type 4.5. So, I go to J2, saya pun type 4.5. Now, kalau saya biarkan macam ni, 4.2, dilihat formatting yang dia guna ni adalah general. Kalau saya copy sini dan paste nanti, dia akan ikut formatting ini. Saya tak mau dia ikut formatting ini, jadi saya gunakan, saya pergi ke J2 yang saya type 4.5 tu, saya jadikan dia comma style. Nah, inilah style yang saya nak. Jadi sekarang, saya pun copy. Saya copy 4.5 ini, lepas tu saya highlight semua sel yang ada di sini. Saya nak bagi arahan, senang saja. 49,100 darabkan dengan 4.5 ni. Jadi 49,100 ni saya nak dia darabkan dengan 4.5. Lepas tu setiap nilai ni saya pun nak darabkan dia dengan 4.5. So apa yang saya perlu buat sekarang, saya sudah highlight kawasan ini. Saya pun pergi ke paste special seperti tadi. Dan sekarang saya tak add. Kalau add dia cuma campur $4.50. Saya nak darab, multiply. So klik OK sajalah. Tengok, sudah tukar jadi ringgit dah. Selepas darab 4.5. Jadi sekarang, kamu pergi pula file kamu dan cuba. Senang saja kan, bila you sudah tahu macam mana nak buat permulaan dia, then untuk kerja-kerja kamu yang seterusnya akan nampak lebih senang lah. Tak payah kita sediakan lagi satu jadual untuk buat kira-kira. Kita cuma terus copy dan paste sahaja, tapi kita guna paste operation. Bila kita paste operation, kita boleh darabkan, kita boleh campurkan, kita boleh tolak dan kita boleh bahagi. So we have addition, subtraction, multiply and division. You boleh buat. Yang lain cuba tak? Yang guna phone dan tapi buat kerja kat laptop tu tak apa. I'm okay. You don't have to put done because to type on the phone memang susah sikit. So tak apa. But for those of you who can tell me you are done, then that's very good. Okay. Saya cuma nak tahu saja sama ada kamu buat ke tidak. Kalau boleh you unmute dan beritahu saya dah okey. Siap. Very good. Oh, ada tanda okey ya. Good. Mana you cari simbol tu? Bagus, bagus. Ya, Shahinazri. Yes. You got a question? You angkat tangan. You boleh unmute lepas tu. Okay, sorry sir. Salah icon. Salah icon. Sorry. Ternyata ada soalan. Okay, I understand. Done. Okay. Yang angkat tangan kat sekolah kan selalunya angkat tangan sebab nak jawab, nak tanya soalan kan. Nak jawab ke nak tanya soalan kan. Oh, kat phone boleh letak icon. Oh, bagus tu. Okay, good. I believe you have a hang of it already ya. Copy, paste special kan. Now, sekarang saya nak tunjukkan satu lagi exercise yang mudah. Now, sekiranya kamu nampak kerja seperti ini. Okay, tengok pula screen saya sekejap. Saya ada satu report macam ni. Ini report biasa saja. Saya pun dah siap, saya pun hantar kat bos lah. Okay. Now, lepas tu, bos pula
kata, nanti sekejap okay, thank you for the host to host that one. Okay, kita dah hantar report ni kepada bos. Bos pula reject. Dia reject report kita. Bukan salah, tapi dia punya layout salah. Dia kata, dia nak yang January sampai December ni, okay, letak di sebelah atas. Tapi yang dia punya produk ni, letak di sebelah kiri. Jadi kita telah terbalik. Dia punya formatting dia dan layout tu sudah terbalik. Jadi macam mana kita nak betulkan ni? Nah, selalunya kita akan buat copy paste satu persatu. Bukan tak jadi, tapi lambat. Nah, ini adalah cara yang paling cepat yang saya boleh tunjukkan kepada kamu. Saya highlight semua table ni. Bukan setakat nombor sahaja, tapi semua. Everything. Apa buat copy lah. Nah, selalunya bila kita nak paste, mesti copy dulu kan. Sekarang saya pun letak kat W4 di sini. Saya nak paste kat sini. Okay, apa yang saya perlu buat hanya pergi ke paste special. Dalam paste special ni, saya boleh klik button yang di bawah ni, transpose. Nah, apa yang berlaku ialah bila klik OK you nampak. Sudah pun siap. Betapa lajunya saya buat ni. Bolehlah kamu goyang kaki sekejap sebelum hantar report ni. Cuba pula di skrin kamu. Wah, Sarah cepatnya. Baru habis cakap dah done. So Sarah, before this, do you know how to do this paste transpose? Sarah, pernah buat ke paste transpose ni? Ataupun baru belajar? Dah tahu, patutlah cepat. Saya boleh ulang balik tak? Boleh, apa salahnya? Okay, saya undo dulu Now, apa yang you perlu buat ialah Thank you. apa yang kamu nak tukar, nak songsangkan, you highlight sahaja. Katakan semua ni, saya nak songsangkan yang furniture, office supply dan teknologi, saya nak berada di sebelah kiri. Tapi yang tajuk-tajuk January sampai December, saya nak letak pula di atas. Saya nak terbalikkan dia, so saya pun copy sajalah. Copy maklumat yang saya nak songsangkan tu, saya pun pergi ke tempat baru. Tak boleh songsang kat sini tau, tapi kena pergi ke tempat yang baru ni. Kita pun masuk ke paste special. Dalam paste special tu, semuanya kita biarkan sahaja, tetapi di sini kita transpose. Ini dia, transpose. Okay, ini adalah dia punya aktiviti yang perlu kamu klik ni. So, klik OK, siaplah tu. Okay, thank you, sir. You suruh saya repeat sebab dia terlalu mudah kan? Mungkin Kan, saya terlepas. itulah terlalu mudah. Okay. Easy. Thank you, sir. Sekejap saja dah siap kan? Yeah, thank you. Okay. Tengok dah siap dah. Okay. So next time don't go and copy paste satu persatu dah. Kalau you punya table kan besar. Saya punya contoh di sini tablenya kecil sahaja. Kalau table yang kamu guna tu sangat-sangat besar, inilah dia kamu boleh buat dan terus transpose saja. Nah, apa yang akan berlaku apabila kamu dah transpose data ni ialah dia punya formatting, terutamanya dia punya border. Border tu dia tak berapa betul. Apa yang kamu perlu betulkan selepas kamu dah paste transpose ni adalah dia punya border. You kena hilangkan border tu, lepas tu buat border semula. So that's the only setback lah. Bila dia transpose, dia tak tahu macam mana nak songsangkan dia punya border. So that's the only thing they don't do lah. Okay. Okay, boleh saya teruskan? Boleh ya? Kalau boleh, okay sahaja kat chat. Boleh, sir. Boleh, bagus. Now, selalunya bila kita nak besarkan kolom ni dengan sama rata, nah kita tak boleh highlight macam ini. Tengok skrin saya, kalau saya highlight macam ini, saya nak besarkan kolom Q ni, cuma kolom Q sahaja yang besar, tapi R dan S tak besar. Kan? Kalau kita nak sama ratakan dia punya kolom, dia punya
dia punya width, column width tu kita nak sama, kita kena klik Q, tajuk Q, R dan S tu, kita akan gerakkan dia bersama-sama. Jadi dia pun nampak sama besar. Jadi kalau kita nak betulkan saiz dia lah. Nah, selalunya bila kita buat kerja, kita akan tumpukan perhatian kepada macam mana nak jadikan dia cantik, boleh muat semua. Lepas tu kita pun copy. Nah, bila kita nak buat satu salinan dan bawa dia pergi ke worksheet yang lain. Contoh di bawah sini ya, dia tengok. Saya ada satu worksheet yang bernama column width. So saya pun pergi ke bawah ni. Katakan saya nak paste kat mana-mana dalam worksheet ni. Kalau saya tekan paste sahaja, jarak yang saya tetapkan tadi dia tak ikut. Okay, so saya pun undo. Saya undo. Sekarang saya nak bawa dia ke sini dan saya nak dia ikut. Maksud saya nak dia ikut berapa lebarnya kolom yang saya ada tu. So saya sudah buat copy, saya pergi ke column width. Apa yang saya perlu buat di sini adalah saya kena pergi ke now. Kita lihat pada button-button yang ada di sini ya. Kita lihat button-button di sini ya. The first set of button here. Kita lihat di sini. Yang saya nak kamu tumpukan perhatian adalah ni. This button here. Kalau kamu letak mouse di situ, kamu akan nampak dia kata, okay ya, dia akan kata keep the source column width. Saya tekan, saya belum tekan lagi, saya letak mouse saja. Tengok jawapannya pun sudah siap. Klik. Jadi dia akan ikut kelebaran kolom yang saya copy tadi. Dia akan ingat, dia akan tahu berapa besar kolom ni dan dia akan bawa size tu sebiji mana yang kamu copy tadi. Okay. Boleh tak kamu cuba? Wow. Jadi janganlah kamu buat kerja-kerja macam ni, dah copy, lepas tu dah paste kat sini, pergilah besarkan dia. Tak perlu. You don't have to do the adjustment one by one anymore. Now, the copy and paste itself ada banyak lagi fungsi-fungsi dia. Jadi di sini kamu nampak dalam paste special ni, ada banyak lagi fungsi yang belum saya beritahu. Jadi kamu boleh cuba. Selepas kelas nanti, selepas kita siap 1,5 jam ni, saya akan bagi kamu kontak saya, di mana kamu boleh kontak saya sekiranya kamu boleh hubungi saya sekiranya kamu ada soalan. Any question regarding to what we have learned today and you are trying to do something but tak jadi. You bolehlah call saya. Saya boleh tolong kamu selesaikan masalah tu. Okay? Dan sekiranya nak tanya tentang kursus pula, kenalah tanya kat Pauline. Saya punya bos. Okay, bagus. Semua dah siap. Nah, saya akan teruskan pergi ke combine and split text. Okay, di sini saya nak tunjukkan sedikit kerja yang kita akan guna. Kita akan guna cara yang sangat lama untuk menyiapkan kerja ni. Right? Saya akan pergi ke contoh pertama saya. Lihat di sini ya. Saya ada 3 kolom. ID, first name dan last name. Dan bos suruh kita gabungkan first name dan last name ni dan jadikan dia full name. Ini adalah contoh dia. Macam Amila Carpenter ni, saya nak gabungkan dia supaya dia menjadi full name. Selalunya, okay, macam mana kamu akan lakukan kerja ni? Okay, can anybody just unmute and tell me how you normally do this? Ataupun dalam chat pun boleh. Macam mana? Biasa type je sir. Type saja. Buat satu-satu, type je. Senang. Kan senang. Tapi Tapi lambat. kalau ada 10,000 nama, overtime lah tu. Bila overtime, you duduk kat meja, bila bos balik, dia kata, oh hari ni overtime. You kata, yelah, kita type nama. Ini overtime tak berbaloi lah. Now, how do you do this? Now, I do not know apakah version Microsoft Office yang kamu guna, tapi saya akan tunjukkan 2. Satu, kita akan guna formula. Satu, kita tak perlu guna formula. Sekiranya komputer kamu boleh guna yang tak perlu guna formula, bagus. Kalau tak boleh, kena tulis formula lah. Now, saya mulakan dengan yang susah sedikit.
formula. Tapi tak susah macam mana pun. Nah, you tengok, saya letakkan sama dengan. Now, setiap formula mesti mulakan dengan sama dengan. Jadi, saya nak gabungkan Amila dengan Carpenter kan. So, saya pun rujuk kepada B5. Now, saya akan guna simbol dan. Macam mana nak cari simbol dan ni? Now, dia berada di, kalau kamu lihat dalam keyboard, dia berada di sebelah atas nombor 7. Saya akan tap dan. Now, simbol inilah yang dapat gabungkan kandungan dalam sel. Bukan campur, campur tak boleh. Okay. Now, kalau kamu terus gabungkan dengan C5, dia punya jawapan dia macam ni. Okey. Dia tak betul. Sebab Tak ada kita space. perlu ada space kan? Ini tak ada space. Jadi kita tak boleh gabungkan C5 secara terus. Kita buang dulu C5 tu. Kita nak letak space. Jadi apabila kita nak beritahu Excel, saya perlu ada space. Nah, saya tak boleh letak space macam tu. Dia tak tahu apa yang kamu nak. Kalau nak space, kita kena letak pembuka kata dan space. Lepas tu penutup kata. Now in English, this is called the text string. The text string. Anything that has an open and close quote, it's called the text string. Istilah nama lah. Then N barulah C5. Jadi berapa perkara yang kita gabungkan? 3 kan? B5, space dan C5. Jadi jawapan dia pun keluar macam ni. Ada space. Jadi sekiranya saya letak macam ni. You unmute and tell me, what do you get? Kalau saya tekan enter, apa yang saya dapat? Amila binti Carpenter. Betul. Apa sahaja teks yang kamu letak di tengah-tengah tu akan keluar lah. Senang saja kan? Nah, ada kalanya bos suruh kamu buat kerja ni, dia kata, jangan guna space, guna semicolon. Ada yang suruh kamu guna slash, ada yang guna dash, ada yang guna dot. Gunalah apa sahaja simbol yang dia nak tu. Lepas tu di sini, apa yang saya nak adalah space. Saya letak space lah. Jadi selepas tu, pergi ke formula pertama ni, pergi ke penghujung, ada satu dot di sini kan. You double click saja. Jadi kalau ada 1000 nama di dalam tu, siap sajalah dalam berapa saat saja. Suka tak formula ni? Oh, best. Suka. Jangan kerja overtime macam tu. Jadi selepas kamu dah siap, jangan simpan formula tu. Sebab formula tu, kalau kita tak, we are not careful, formula tu nanti salah pula, keluar pula dia punya result yang lain. Kalau dah betul, kita pun pergi ke copy, lepas tu kita pun paste value. You nampak skrin saya rujuk kepada value kan? Sorry sir, nak tanya macam mana nak copy tadi first, nak masukkan formula tadi macam mana? Kita dah highlight ni kan? Kita dah betul. No, yang first tadi, yang masukkan B5 plus semua tu. Kita nak pergi mula. ke hujung ni kan? Saya pun double click lah. Dia akan copy formula yang pertama ni sampai ke hujung. Now pada masa yang sama kan ada selection kan? Ya. Saya pun terus pergi ke copy. Lepas tu saya pun beritahu dia, kalau tak mau klik kat sini, boleh pergi ke paste special dan klik value. Maksud value di sini ialah, saya tak mau formula. Saya cuma nak dia punya jawapan. Saya nak buang formula tu. Okay. Jadi sekarang dalam sel ni tak ada formula. Nah, sekiranya kerja kamu memerlukan formula tu, then you biarkan. Kalau tak perlu, you boleh buang formula tu. Yang saya nak tunjuk di sini adalah cara menulis formula ni. Lepas tu macam mana nak buang formula tu. Sebab apa yang kita nak adalah jawapan, bukan nak formula dia. Jadi nak buang formula ke tak nak, itu adalah something you have to decide. Kan? Can be done. Apa yang saya tunjukkan tadi adalah
cara yang kita boleh guna untuk menyiapkan kerja menggunakan formula. Nah, di sini saya nak tunjukkan pula. Now, saya buang maklumat di sini. Boleh tak kamu tumpukan perhatian kepada skrin saya sekejap? Okay, now, something magical is going to happen, so I need you to look at my screen. Sekarang, saya tak mau menulis formula. Now, saya menggunakan Microsoft Office 365. Sekiranya kamu guna Microsoft Office 2013, 16 or 19, saya rasa perkara ni dapat kamu buat. This technique you boleh buat. Tapi kalau kamu guna version yang lama, ada sedikit kesukaran dia. So, cara saya akan buat ini adalah saya type. Seperti mana yang kamu kata tadi lah. Biasanya type sajalah. Saya pun type lah. Amila Carpenter. So, saya pun type nama pertama, enter. Bila saya mula type nama yang kedua, E, saya type E saja. Tengok, dia sudah bagi saya contoh. Kalau saya rasa, betul lah, enter je. Siap. Boleh tak kamu cuba tengok? Kalau kamu punya tak boleh, artinya version kamu belum lagi boleh. Sir, can you repeat? Okay, saya ulangi ya. Sebenarnya tak susah pun. So, kita pun type di sini. Okay, saya buang Amila Carpenter ni ada atas. Yang pertama tu you kena siapkan Carpenter. Yang pertama tu you kena type sebiji apa yang kamu ada. Dia tak ada apa-apa. Jadi sekarang, bila kita tekan enter tadi, Excel telah mula lihat macam mana you dapat Amila ni, macam mana you dapat Carpenter ni. Dia pun belajarlah maklumat ni. Sekarang, dia cuba nak bagi kamu jawapan dia. Bila saya type E saja, tengok dah keluar dah. Dia pun bagi kamu, adakah ini kamu yang kamu nak buat? Kalau kamu nak terima dia, okey saja. Kalau dia salah, kalau dia punya contoh yang dia bagi salah, apa yang you boleh buat? Habiskan contoh yang kedua, lepas tu type contoh yang ketiga. Selalunya, bila sampai ke contoh yang ketiga, sudah betul. That means Excel baca formula tu lah. Tak ada formula pun. Dia cara tabiat kamu membuat kerja tu. Lagi senang kan? Yeah. Nah, saya nampak kamu kata boleh buat. Can. Baguslah tu. Tak perlu kamu tulis banyak formula pun. Okay, mari kita cuba cara yang sama untuk exercise yang kedua di sini. Tadi kita gabungkan. Sekarang kita nak pisahkan. Okay, jadi you lihatlah. Saya type Amila. Lepas tu saya type E. Siap lah tu. Yang ini pula saya type Carpenter, Carpenter. Jadi yang kedua saya letak Y. Siap lah tu. Tak payahlah overtime sekali anymore. Suka tak? Jadi ada banyak perkara yang telah kita belajar di sini. Microsoft Excel ni telah mempermudahkan kerja kita setiap hari. Tapi untuk version-version baru sahajalah. Kalau kamu guna version lama, masih lagi guna version yang lama, memang tak dapat buatlah. Mesti cuba, jangan tak cuba. Kalau tak cuba, tak dapat kamu experience dia punya kehebatan tu. Kalau sudah siap, you tahulah apa nak buat. Dan okay, just put that okay. At least I know you are trying and you are doing it already. Bagus. Very good. Okay, now can I ulang?
cara split lah. Oh, cara split tadi senang je. You type saja nama. Cara split tu senang je. So what you do is, okay, let me just delete this one. First name ni adalah Amila. So you type lah Amila. Lepas tu you type yang kedua tu you bagi contoh. E. Siap lah. So it's just that easy, Form 1. Do you manage to get it? So for the last name, kita nak carpenter. So you type there carpenter. The second last name here, it will be York. So you type Y. Then it will be ready. Jadi tak Form 1? Puspa Devi, you also can do, very good. So can you hear me already, Puspa? Yes, sir. Yes, sir. Can hear. Can already, What happened just now? Yep. Something I never unmute. Okay. Form 1, you are okay already? Saya sudah ulangi, so dapat kan? Okay, very good, very good. Now, mari kita buat pula exercise yang seterusnya. Now, ini adalah perkara-perkara yang biasa dan lazim akan berlaku apabila kita download data daripada sistem. Okay, contoh di sini adalah, you lihat, semua nama di sini adalah dalam huruf besar. Macam mana saya nak jadikan dia seperti ini? Contoh dalam K3 ni. You nampak? Hanya huruf A dan C. Artinya huruf pertama. Wah, no Fazli Fiza sudah tahu. Now, what if I do this? Okay, now you nampak Fiza sudah letak sana equals to proper. Right, lepas tu kita terus ke sel ni. Siap kerja tu. Pandai Fiza. Pernah belajar lah tu. Okay. Now, kalau saya buat macam ni. Lepas tu saya type E. Tengok, dia punya feature yang saya tunjukkan tadi tak jadi. ADDISSON Okay. Lepas tu V. Dia tak dapat baca apa yang saya tengah buat ni. Sebab dia punya feature ni dia tak case sensitive. They are spelling sensitive. They are not case sensitive. Jadi dia tak dapat rujuk kepada shortcut yang saya tunjukkan tadi. Jadi apa yang Fiza tunjuk tadi adalah salah satu caranya yang kamu boleh buat dengan cepat, iaitu guna formula yang bernama proper equals to proper. Lepas tu klik kat cell. Jadi janganlah kamu pergi betulkan macam ni highlight. Inilah. Lepas tu highlight. Carpenter. Buat satu persatu. Jangan pula buat kerja macam ni Jadi kalau dah siap, kita tengok skrin saya sekejap Bila kita dah siap kerja macam ni, takkan kita nak simpan dua kolom. Kan? Takkan kita nak simpan dua kolom maklumat ni. Jadi kita guna formula hanya untuk menterjemahkan maklumat tu kepada contoh yang kita nak. Jadi kita pun copy maklumat ni, pergi ke maklumat yang sedia ada yang kita terima tu, kita boleh paste value. Itu yang maksud saya tadi, copy and paste value. Sekiranya sudah copy and paste value, bolehlah pergi ke formula ni dan buang. Kita tak perlu simpan formula tu, kita cuma nak jawapan ni. Jadi untuk nota kamu sendiri, janganlah kamu buang pula. Macam mana nak buat copy and paste dan value supaya tak ada formula. Janganlah pula kamu simpan dua kolom. Nah, seterusnya di sini pula, ini adalah satu lagi maklumat yang biasa kita akan dapat apabila kita copy and paste daripada PDF, daripada laman web, daripada Word document, daripada PowerPoint. Mungkin kita akan dapat maklumat macam ni. Jadi macam mana nak betulkan dia ialah kita guna function yang bernama trim.
Jadi maklumat yang akan dihilangkan ialah space. Kalau terdapat space di depan, di belakang dan di tengah-tengah yang berlebihan tu, dia akan hilangkan. Jadi saya pun tekan enter. Betul dah. Yang satu yang saya sangat suka di sini ialah dia faham kalau ada dua perkataan ni mesti ada satu space di tengah-tengahnya. Dia akan simpan satu space untuk setiap perkataan. Jadi kalau macam tu saya tarik ke bawah, siap lagi. Cuba yang ini, trim. Jadi ada dua formula di sini. Satu proper, satu adalah trim. Pergi ke file kamu dan cuba buat. Bagus, Sarah. Excellent. Nah, setakat ni contoh-contoh yang saya kongsikan di sini ada tak yang sangat susah? Is there anything that I share here very difficult? No, right? They are quite easy. I hope you agree with me lah. Okay, so for those of you yang sudah siap tu, apa yang kamu boleh buat ialah tutup file ni. Kalau nak save, you save. Lepas tu, you buka file yang kedua dan tunggu. Tunggu you punya klik yang lain untuk siapkan dulu. Kalau dah sedia, then I will close the file dan kita akan pergi ke file yang kedua. Okay, saya akan pergi ke file yang kedua. This one, worksheet management. You can open this file or you can open this file later when I ask you to do your testing. So can I have your attention first? Let's take a look at my screen. Okay, tengok dulu sekejap screen saya. Okay, I need you to give me some feedback. Boleh tak kamu unmute, lepas tu jawab soalan saya secara spontaneous. Sekarang, kita berada di worksheet nombor 1. Sekiranya saya nak pergi ke worksheet nombor 2, February. Apakah cara yang kamu akan guna? Control and move. Macam mana? Control button and move. Control button Move it. Macam mana? Sekarang saya ada di January, lepas tu saya nak pergi ke February. Just klik tajuk Februari je. Klik sahaja kan? Klik sahaja, kita pergi ke February. Klik sahaja, kita pergi ke March. Ini tak susah. Kalau kita guna mouse. Tapi kalau kita nak guna keyboard, sekarang saya berada di January, saya nak pergi ke February tanpa menggunakan mouse. Boleh dengar tak? Tanpa menggunakan mouse. Apakah cara dia? Okay, saya nak kamu cuba pula dengan keyboard. Kalau kita guna keyboard, saya nak kamu cari control, lepas tu cari button page down. Control, lepas tu cari page down. Bukan panah-panah atas atau bawah, kiri atau kanan, tapi ada button page down. Jadi, kepada mereka yang menggunakan laptop, mungkin kamu kena tekan macam ni. You kena letak control, lepas tu kena letak FN. Ada satu lagi button FN tu, baru tekan FPG down atau PG.
Ada laptop yang perlu ada button yang di pertengahan ni. So, you see on my screen now, saya punya mouse saya letak di H4 tapi saya boleh tekan control page down, dia sudah pergi ke February. Page up, dia balik ke January. Nampak? Saya cuma tekan keyboard sahaja, saya boleh bergerak daripada worksheet ke worksheet secara pantas. Jadi kepada kamu yang selalu gunakan keyboard sahaja, tak suka tekan mouse, bolehlah kamu guna control page up atau page down untuk menggerakkan skrin kamu. Nah, sebenarnya tujuan saya buat ni adalah bukan nak tunjukkan kamu keyboard shortcut tu. Saya nak kamu tahu macam mana nak menggerakkan worksheet kamu dengan cepat. Okay? Sekarang, kalau kita nak pergi daripada January ke February, kita ada dua cara, keyboard ataupun mouse. Okay, sekarang. Saya nak daripada January, dengan lajunya, saya boleh pergi ke Oktober. Janganlah kamu pergi control page down sampai pergi ke Oktober. Nah, mari saya tunjuk skrin saya sekejap. You lihat pada skrin saya. Semua orang ada button ni. Betul tak? Button ni adalah untuk kita gerakkan worksheet tu. Jadi saya nak kamu tekan button ni. Okay? Tapi bukan klik. Saya nak kamu right click. Let me know what happened when you right click. Apa terjadi sekiranya kamu right click? Kamu akan nampak senarai worksheet yang ada, kan? So just right click it, then you see all the worksheet dari January sampai December, dan you have one salesman database. Sekiranya kita ada 60 worksheet, 50 worksheet, then you will see all the worksheet. All you need to do is nak pergi ke Oktober, double click saja. Now you are in October dah. Jadi janganlah kamu pergi klik, lepas tu control page down untuk mencari dia. So just right click, go to the worksheet you want to go. That's how fast you can move from one worksheet to another. Okay, now ini adalah asas yang saya nak kamu ada. Okay, now tengok skrin saya. Boleh kan? Semua dah boleh buat kan? Okay, tengok skrin saya sekejap. Apa yang saya nak buat ialah sekarang saya berada di January. Apabila saya kerja Excel worksheet ni, saya nak bandingkan January worksheet ni dengan November, katakan. Saya nak bandingkan January worksheet dengan nilai yang ada dalam November. Jadi, apa yang saya nak buat ialah saya nak susunkan di sebelah kiri ni January dan sebelah kanan ni November. Supaya saya dapat bandingkan tanpa pergi dan balik daripada worksheet ke worksheet. Okay, you lihat skrin saya macam mana saya buat. Saya akan pergi ke View, dan saya akan mula periksa sama ada sekarang ada berapa worksheet yang telah dibuka. So sekarang saya ada switch window, saya ada satu saja. Mungkin ada di antara kamu ada banyak worksheet. Jadi saya harap kamu boleh tutup yang tak ada berkenaan. You hanya buka satu file iaitu exercise 2. You buka file ni. Nah, sekarang apa yang saya nak lakukan? Saya sudah pastikan saya ada satu worksheet sahaja. Saya akan klik new. Okay. Saya akan klik new window. Bila saya buat klik on new window, saya balik semula ke view dan saya tekan switch. Kamu akan nampak ada dua window. Jadi bila ada dua window, kamu boleh tekan pada button di sebelah new window tadi, arrange all. Kamu boleh pilih sama ada nak tile ke, nak horizontal ke, vertical dan cascade. Saya biarkan dia tile sahaja dan klik OK. Sekarang, saya ada dua window bersebelahan. Kedua-duanya menunjukkan January. Jadi sebelah kiri saya nak January. Sebelah kanan saya nak November. So saya pun pergi ke bawah ni. Kan navigator tadi, right click kat dia. Pergi November.
Dia pun tunjukkan November lah. Jadi kita boleh bandingkan di sebelah kiri January, bandingkan di sebelah kanan November. Can you understand what I'm showing you? Kalau boleh, pergi cuba. Pastikan kamu cuma ada satu file sahaja. Ya. Ada soalan? Dan Fiza boleh ya? Fiza top student ni. Wah, bagus. If you can't get it, you want me to repeat, let me know. I can do that for you. Wow. Kiranya ada sesiapa yang sangkut dan tak dapat buat, let me know. Wow, okay, good. Like most of you have no problem understanding this part. So this is what you can do when kita buat, katakan kita buat satu worksheet tu adalah dia punya quotation ataupun invoicing. Katakan kita guna Microsoft Excel untuk buat satu invoice lah. Lepas tu kita nak check pula dia punya pricing. Kita ada satu worksheet, dalam satu workbook yang sama, kita nak bandingkan. Jadi tak perlulah kita pergi dan balik ulang-alik worksheet tu. Kita boleh susun dia bersebelahan. Sekiranya ada 3 window yang kita kena rujuk, bolehlah masukkan new window sekali lagi dan arrange. Boleh juga. Tetapi kalau screen kamu kecil sangat, janganlah buat. Nanti tak nampak apa-apa kan. Kalau kamu ada monitor yang besar, 40 inci ke, then bolehlah kamu susun banyak window. Okay, good. Now, this is what I actually want to show you. How can you, macam mana kita nak rujuk bersebelahan macam ni tanpa ulang-alik daripada worksheet ke worksheet. So I hope you like this feature. New window, then you just arrange it. So the trick here is it's coming from the same file. Kalau dia adalah file yang berbeza, tak payah new window, terus arrange sahaja. Tapi masalah yang kita ada di sini adalah ia satu file, tapi kita rujuk ke worksheet lain. Itu sebabnya kita letak new window, lepas tu baru kita arrange. Okay, now ada sedikit perkara yang saya nak beritahu kamu di sini ya. Ya, lihatlah, saya berada di November. Dalam November ni di A1 saya pun type sini Fiza. So I type the name Fiza. Okay, pun lepas tu you can see ya, I type di November Fiza. Lepas tu saya pun tutup file ni. Saya pergi ke sebelah atas kanan tu, saya pun tutup. Lihatlah apa berlaku kalau saya tutup. Oh, dia langsung tak tanya saya sama ada saya nak save ke tidak. Dia tak tanya pun langsung. Langsung tak tanya kan. Jadi sekarang saya besarkan skrin yang satu lagi ni. You rasa perkataan Fiza yang saya type tadi masih ada tak dalam November? Mari kita pergi tengok. Pergi ke November. Lihat, perkataan Fiza tu masih ada. Jadi, kita sebenarnya boleh update file yang kita ada tu sama ada di window yang pertama atau window yang kedua sama sahaja. Dua-dua pun boleh update. Dan bila kamu tutup salah satu daripada window dia, dia tak tanya kamu nak save ke tidak. Kecuali kamu berada dalam window yang terakhir. Inilah satu-satunya window yang terakhir ni. Kalau kita tekan X ni, barulah dia tanya nak save ke tidak. Boleh faham? Dia tak akan tanya sama ada nak save ke tidak sekiranya masih ada window yang dalam file yang sama. So I tak mau save.
I'm not going to save. Everybody understand what is going on? Okay, good. Now this one really not a lot of action lah. Okay, bagus. Mari kita buka file yang ketiga pula. Kalau sudah pandai, mari kita pergi file yang ketiga pula. Sekiranya sudah buka, then just put there done. Okay, good. Everybody slowly opening the file already. Hafizi sudah nak buka puasa lah ni, dying. What you want to say? Don't have. Wait lah, not important. Okay, semua dah? Okay, good. Mari kita mulakan sedikit pembelajaran di sini. Nah, apa yang saya akan lakukan di sini ialah, saya tahu semua orang mungkin tak tahu manalah you belajar, mungkin sudah tahu macam mana nak susun maklumat tu. So sorting. Sorting is nothing new. I think everybody pandai buat sorting kan. Jadi apa yang saya nak lakukan di sini, katakan daripada data ni, saya nak buat sedikit rumusan yang cepat. Tanpa menulis sebarang formula, saya nak buat cepat. Saya tak mau guna pivot table dan sebagainya. Saya nak dapat jawapan tu dari sini. So, katakan saya nak tahu secara cepat sales manager ni, Chris, saya ada 4 manager di sini. Chris, William, Erin dan Sam. Ada 4 manager di sini. Dan saya nak tahu apakah jumlah net profit yang dihasilkan oleh manager Chris. Jadi mula-mula saya kena susun dulu. So cara yang paling mudah saya tahu adalah kita right click pada kolom yang kita nak susun tu. Kita right click, kita pergi sort. Lepas tu pilih A to Z. Dah pun susun. Nah, selalunya ramai yang akan buat macam ni. Dia akan highlight semua net profit ni sampailah ke hujung. Okay, sampailah ke hujung ni. Nampak jauh kan? Okay, so kita dah sampai ke hujung ni. Lepas tu selalunya saya nampak ramai yang buat kerja seperti ni, dia dah susun. Lepas tu dia dah jumpa Chris yang terakhir. Dia akan pergi ke bawah ni. Dia tengok, oh jumlah dia 158,311.54. Okay. Jadi, kita bukan nak buat kerja macam ni. Kita kalau lagi panjang daripada ni, macam mana nak cari yang Chris yang terakhir ni. So, cara yang paling mudah untuk mendapatkan rumusan tu tanpa menulis sebarang formula ataupun menggunakan pivot table ialah cara ini ya. Okay. Okay, saya nak kamu lihat pada skrin saya sekejap. Okay. Saya nak kamu guna ni. Pergi ke data. Di hujung ni ada satu grouping yang bernama outline. Saya pun pergi ke subtotal. Bila saya guna subtotal, di sinilah saya beritahu dia. Kan tadi saya cari Chris daripada yang pertama sampai ke hujung, lepas tu akan keluar Erin kan. Saya kata at each change in sales manager. Kan saya susun ikut sales manager kan. Lepas tu saya suruh dia use the function. Nah, saya bukan nak bilang ada berapa rekod. Saya nak dia
campurkan. So saya guna sum. Nak sum apa? Sum the net profit. Kan tadi kita cari net profit tu. Nah, kalau kita guna sum, tak mungkin kita boleh sum the product name. So kena hilangkan product name ni. Dan kita pun klik OK lah. Dah pun siap. Now, macam mana? Macam masih tak nampak. Okey, kalau kamu tengok skrin saya sekejap, tengok di sebelah kiri tu, ada button 1, 2, 3. Kan? Saya nak kamu, kalau bila kamu cuba nanti, saya nak kamu buat ni. Klik button yang kedua ni. Okey, saya akan lakukan dia. Saya klik nombor 2. Saya pun dah dapat tahu dia punya jumlah. Okay. Boleh tak kamu cuba? Line not clear, sir. Sorry? Line not clear, sir. Line not clear. Itu internet problem. Susah nak saya. Boleh ulang tak? Boleh. Nanti saya cuba reconnect sekejap. Tunggu sekejap. Saya tukar kepada connection line pula. Sebelah petang, dia punya internet connection memang lembab sikit. Okey, saya akan cuba buat semula. Cuba lihat skrin saya. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, saya akan susun semula dulu. Nah, susunan manager ni dia tidak mengikut turutan. Kan? Kalau saya nak susun mengikut semua Chris, semua Erin, jadi cara yang paling mudah saya rasa tanpa mencari mana-mana button, saya pun right click sahaja pada kolom yang saya nak susun tu, pergi ke sort A to Z. Dia pun susunlah semua Chris ni. Lepas tu saya nak buat rumusan. Saya nak campurkan semua net profit mengikut nama ni. Jadi saya pun pergi ke ribbon yang bernama data. Okay. Ribbon yang bernama data ni, saya pergi ke hujung tu ada satu grouping yang bernama outline. Saya nak kamu cari button subtotal. Kalau kamu nampak subtotal tu, klik sahaja. Jadi di sini, nah di sebahagian tadi saya sudah buat sekali, dia akan remember my setting. So saya kata di sini, at each change in sales manager, jadi dia akan cari semua yang bernama Chris, dia akan guna function sum dan dia akan campurkan net profit. Okay, itu sahaja. Klik. Bila dah siap, nah kamu akan nampak di sebelah kiri skrin kamu, ada pula button yang bernama yang ada 1, 2, 3 ni. Jadi apa yang kamu boleh buat ialah kamu klik pada nombor 2 ni. Bila saya buat sedemikian, kalau saya klik pada nombor 2 ni, dia akan tunjukkan nilai. Saya harap kamu dapat dengar dan boleh ikut arahan. Okey, Ika dah siap. Kenapa nilai saya tak sama? Nilai tak sama. You susun ikut apa? Kejap ya. Ada tak sales manager ataupun lain? Ya, dekat sales manager, lepas tu mana tadi? Okey, tak apa. Mari kita buat semula. Kalau kita nak hilangkan jawapan ni, kita balik semula ke subtotal tu dan kita pun remove all. Remove all. Okay. Remove all. Jadi pastikan susunan tu betul. Okay. So susunan dah betul. Lepas tu klik subtotal. Subtotal.
Sales manager and count, betul? Bukan count, sum. Oh, sum. Kita Okay. nak campurkan. Kalau count Sum. dia kira. Oh, betul. Okay. So sum lepas tu net profit ya? Net profit Sahaja. sahaja. Sebab kalau Okay. kita nak campurkan, product name macam mana nak campurkan? Okay, betul. Net profit sahaja. So net profit sahaja. Lepas tu klik nombor 2. Nombor 2. Okay, dapat. Sama kan? You lupa tukar jadi count, sum. Ya, sum dengan count. Yang lain pula Okay. dapat tak? Thank you. No problem. Sama-sama. Okay, semua dah siap dah. Tak susah kan? Okay. Jadi apa yang saya nak lakukan di sini ialah kita boleh buat satu checking. Katakan you lihat semuanya adalah lebih daripada 100,000. Cuma Erin sahaja yang kurang. Kita nak tahu kenapa Erin ni kurang. Apa sebabnya dia kurang. Jadi kita pun tahu Erin adalah sales manager yang kedua. Dia sales manager yang kedua. Jom kita pun pergi ke sebelah kanan ni. You akan nampak ada button plus nombor 2 ni. Klik button tu, plus tu. You akan buka semua maklumat yang dimiliki oleh Erin. Okay. Ini adalah Erin punya transaction. Okay. Bila dah siap, dah buat semua checking, tekan pula nombor 2 sekali lagi, bolehlah kamu balik ke asal. Jadi kalau kamu ada banyak kategori, kamu boleh susun ikut kategori, lepas tu baru buat grouping dia. Baru buat outline dia. Ini buat subtotal dia lah. Okay, very good. Jadi cara ni adalah supaya kita dapat susun maklumat tu. Nah, kenapa saya nak tunjukkan cara ni adalah sebab ramai yang tahu buat sorting. Tapi dia tak tahu menggunakan sorting tu dengan lebih betul. Maksud saya ialah selepas sorting semuanya yang dilakukan adalah secara manual. Nak cari maklumat pun manual, nak total, nak jumlahkan pun manual. Semuanya dilakukan secara manual. Jadi sekarang kita langsung tak tulis formula, tapi kita juga boleh dapat jumlah dia. Dan kita tak guna pivot table, tapi kita cuma guna database ini sahaja dan kita pun boleh periksa maklumat yang ada. Tengok, kita klik plus symbol, dia buka. Tutup semula. Okay, that's what you can do to it. Alright. So do you like the feature? Ada banyak lagi yang belum kita explore. Ini salah satu dia sahaja. Okay. Okay. Now, kita akan masuk ke file yang terakhir. Mari kita tutup file ni. Building a chart. Cukup masa ke? Kita tinggal 10 minit dan 9 minit sekarang. Kita nak bina chart pula. Mana cukup masa? Now, mari kita lihat. Nah, kalau dah sedia dengan file ni, boleh tak kamu pergi ke chat tu, letak, okay, ready. Buka file yang keempat ni. Very good. Ada satu cabaran yang besar untuk kita, dalam masa yang singkat ni, kita nak siapkan satu chart. Okay, bagus. So, I think almost everyone is ready. Okay, bagus. Okay, saya akan mulakan. Nah, di sini, saya nak sediakan satu ruang untuk mendapatkan chart saya. Saya akan bina satu column chart. Chart biasa sahaja. Saya pun pergi ke insert, column, dan pilih 2D column. So ini adalah chart saya. Tetapi, chart ni kosong saja. Apa pun tak ada. Satu kolom pun tak nampak kan. Nah, ini adalah sebab chart ni tidak mempunyai maklumat. Okay, mari kita pergi cari maklumat tu. Nah, maklumat tu berada di bawah. Dilihatlah.
ini adalah worksheet chart kita. Ya, ini adalah worksheet chart kita. Dan maklumat tu akan datang daripada 4 worksheet ni. Seperti mana yang saya katakan, saya mempunyai banyak worksheet dan maklumat tu berada bertaburan di mana-mana. Jadi sekarang saya nak pilih worksheet yang mempunyai maklumat tu dan saya nak masukkan ke dalam chart tu. Okay? So saya pun pergi mula daripada tools. Ini adalah satu maklumat yang telah saya sediakan dari bulan Januari sampai Disember untuk produk yang bernama tools. Jadi apa yang saya perlu buat ialah highlight saja kawasan yang saya nak ni. So saya nak product tools January sampai Disember. Jadi saya tak pilih row yang ada total ni. Nah, cara yang saya akan guna ni adalah cara yang sangat sesuatu yang kamu telah pandai, terlalu pandai gunakan dia. Iaitu copy. Betul, saya pun pergi chart ni, saya pun paste. Itu sahaja. Susah tak? Dalam chat tu beritahu saya, susah tak? Senang saja kan? Kan kita semua master in copy and paste kan? Jadi saya akan teruskan pergi ke supply, highlight kawasan yang saya nak tu, copy, pergi semula ke chat, paste. Furniture, copy, pergi ke chart and paste. Dan last kali plants, copy dan paste. Selesai chart kita. Betul. I am serious. This is how easy you can get it. Now, saya buat satu sampel di sini di mana dia punya data tu adalah daripada worksheet bersebelahan. Katakan maklumat tu berada dalam workbook yang berlainan. File yang berlainan. You boleh buka semua file tu, copy mana maklumat yang you perlukan, lepas tu pergi ke kawasan yang kamu nak letak chart tu, paste sahaja. Itu sahaja sebenarnya. Jadi sempat juga tadi sorry. Can repeat again? Okay, Too saya buang fast. chat ni lah. Saya buang chat ni ya. Dah buang. Apa yang saya perlu buat sekarang ialah macam ni. Saya sediakan satu tempat untuk chat saya. Saya pergi ke insert. Saya pilih chat ni. Ini adalah kawasan chat saya lah. Tapi chat saya ni belum ada maklumat. So what I do is I pergi ke worksheet. Katakan ini adalah satu worksheet lain. Saya pun pergi ke kawasan yang maklumat yang saya nak tu. Copy. Itu je. Control C ya. Ataupun klik copy ni. Pergi ke chart. Pastikan chart ni highlight. Ini adalah aktif. Dan Control V untuk paste sahaja. Ataupun tekan paste. Itu sahaja. Jadi kalau kita ada banyak file, maklumat daripada banyak branch, dia punya template sama, cuma maklumat dia berbeza, kita pun copy paste, chat boleh dah siap. Dan sekejap masa saja. Kalau kamu semua pandai copy paste, okeylah. Senang je. Siapa kata nak sediakan chat ni sangat susah? Tak adalah kan? It's very, very easy only. Okay, good. Now, in just now it was 3:20, 3:21. By 3:26, I dah buat chart ni 2 kali. Sekejap saja dah siap dah. Memang cukup masa untuk kita siapkan dalam beberapa minit sahaja. You rasa kan apa yang saya tunjukkan kamu daripada start pukul 2.30 tadi sehingga sekarang, semuanya feature-feature tips and trick ni kita dapat lakukan dalam beberapa minit sahaja. Ada yang terlalu laju dalam beberapa saat saja dah siap. Jadi ini adalah tips and trick yang saya dapat berkongsi dalam 1.5 jam ni. Jadi saya harap kamu semua dah pandai menggunakan sedikit maklumat yang saya tunjukkan di sinilah. Okay. Now, apa yang saya akan lakukan sekarang ialah saya nak kamu gunakan satu device, sama ada telefon ataupun komputer kamu. Saya nak
kamu buat quiz. Okay, saya nak kamu buat quiz ini. Are you ready? Now, keluarkan telefon ataupun guna komputer kamu, you pergi ke website yang saya terangkan di sini, iaitu www.menti.com. Nah, bila kamu tekan menti.com, kamu akan dapat satu link yang berkata join presentation. You klik join presentation. Lepas tu dia minta pula kamu kod. Kod dia adalah 558350. Apa kod tadi, sir? Wait lah, for a while lah. Okay, kod dia adalah, okay, saya tunjukkan sekali lagi. 558350. Sudah ada 14 orang masuk, yang lain-lain. There is a prize for you, waiting for you if you win. Itu je, 14. Mana yang lain? I give you another 1-2 minutes to come in. Oh, hey, okay, good. 15, 16. Internet memang tak stabil, ada yang masuk dan keluar, masuk dan keluar. Tapi cuba sedaya upaya untuk masuk. Okay, I think enough time to wait ready. Ada 21 orang akan main game ini. Now, di sini saya akan tunjukkan soalan dia. Selepas saya tunjukkan soalan tu, kamu kena jawab dengan jawapan yang betul supaya mendapatkan markah. Tapi markah yang kamu dapat tu, kalau kamu jawab dengan laju, if you answer the fastest, your marks will be the highest. Okay, so it goes by the speed, how you answer, how fast you answer. So are you ready? Let's start. So I'm going to click the start. Now, if you are unable to join or you come in and whatever, you can still go to menti.com and still join. Boleh, tapi you will miss 1 or 2 questions. Okay, so let's start. Okay, look at your phone and answer. If you still remember pay special operation tu, apa yang kamu boleh guna? Mana satu tidak boleh guna? Boleh multiply. Kan kita ada buat convert USD to RM. Boleh multiply. Boleh buat division. Memang boleh. So 8 of you got it right. Some of you didn't answer.
So let's see siapa paling laju. At one time they can only show the first top 10 only. Disebabkan ada 8 orang yang betul, so 8 of you will have marks lah. Sarah, very good. 925. Okay, mari kita masuk soalan yang kedua. Ini baru saja kita buat tadi kan? Yes, we have to prepare a new window sebelum kita boleh buat. Now, arrange is only when you have multiple workbook. Now, there is no way you can open the file twice. Dalam satu file, you cuma buka sekali sahaja. Okay? So, mari kita tengok siapa yang paling cepat dalam jawapan dia. Ada 14 orang betul. Wow. I think Sarah, you are still fast. Hafizi, Hafizi kejar ni. Okay. Now, next question, number 3. Cepat, ada 5 saat lagi. I don't know. Tak tahu Alamak. Alright. Remember, just now we were doing like proper, then we use trim. Itu dia lah. So, the answer is trim. Okay, so let's see. From the 12 of you, siapa paling laju? Wow. Siapa? Wow, Hafizi. Tak cukup laju. Sikit lagi you akan menang Sarah. Okay. Ika is coming up. So, watch out. Jangan salah jawab. Salah jawab terus jatuh bawah. Ini baru kita siapkan dalam masa 2 minit tadi. Cara yang paling mudah. Kan tadi you kata senang copy and paste. Kenapa nak pula import data lah dan chart? Okay, 14 of you. Let's see who is the fastest. Look like Hafizi sudah naik. Oh, sama. Ada 2 pemenang. Okay, one last question, I think. Okay, are you ready? Wait lah. Tadi siapa menang? Sama. Okay, so we have Sarah and Hafizi. Ada 2 pemenang di sini ya. Alright, congratulations to both of you. Now, the next question is not in your quiz. This one is just a little bit of survey that I want from all of you. So later, I will send the file to my boss. Then he will send the file to Hafizi and Sarah. Right? So we'll find out who is that. Or maybe you leave your email at the chat, then we will send it to you. Right? Please do that. Now, still with your Mentimeter, the next question here is, what do you like best about this training session? You ada 3 kotak di sana, so you boleh masukkan 3 what you like best. Ataupun kalau you ada lebih daripada 3, you can type again. You can resubmit.
So everything that you key in there will appear on my screen. If you look at my screen, you will also see that what you type there is going to appear. I really like it. Ada lagi tak? Okay, so this is the feedback that you've given me. Very good. Thank you so much. Now, I really happy that you like what you are learning. Yeah, I'm trying to make the learning a little bit easier for you. Also, saya bagi banyak contoh dan bagi kamu latihan. So, at the same time, kamu belajarlah. Jangan dengar sahaja tapi tak buat. Kalau kamu guna dengar dan faham saja, kalau tak buat exercise dia, you tak akan nampak dia punya keberkesanan dia. So, you kena practice. You have to practice whatever that is you learn immediately. Okay, so you have to take about maybe 1 or 2 minutes later, once we end the session, you think about where can you use this particular knowledge? Di mana kamu boleh guna ilmu yang baru kamu belajar ni dalam kerja seharian kamu. Okay, macam mana saya nak jadikan saya punya work, saya punya kerja tu nampak lebih senang dan macam mana nak buat dengan laju supaya kita tak perlu buat kerja dengan secara manual. Nah, dalam kursus yang sebenarnya kita akan buat banyak latihan. Okay, ini adalah cuma tips and tricks sahaja. Jadi banyak lagi yang kita tak belajar. Okay, jadi saya harap semua di sini dapat sedikit manfaat daripada training yang saya bagi di sini. Nah, saya nak tumpukan perhatian kamu semua kepada chat. Okay, look at the chat. Di situ ada satu link. Saya nak kamu semua tekan pada link tu. Ini adalah satu kaji selidik yang simple yang saya nak kamu isikan supaya kita dapat tahu apakah dia punya feedback dan macam mana kita boleh membuat kursus kita dengan lebih menarik dan lebih berkesan. Saya harap semua boleh tolong isikan. Pergi ke chat tu. Lepas tu, cuba. Oh, tadi punya quiz form tak dapat masuk Dapat juga, Sir. Dapat juga? Okey. Ya, cuma lewat sikit lah. Tak apa. No problem. Kalau kita ikuti kursus yang sebenarnya, ada banyak chance untuk membuat quiz nanti. Okey, semua dah siap buat kaji selidik tu? Beberapa soalan sahaja kan? Jadi ribuan terima kasih kepada semua sebab sudi datang untuk bersama saya 1.5 jam ini untuk membuat pembelajaran sedikit. Sekarang saya nak bagi masa ni kepada bos saya, Pauline, untuk memberi sepatah dua kata. Pauline? Hello.
Selamat petang untuk semua saudara dengan saudari. Saya sangat gembira yang anda semua boleh ikut session kita hari ini dengan Sifu Kelvin. Harap semua sudah dapat sedikit maklumat untuk be a little bit more expert dengan Excel kan? Sudah boleh bagus ke? Okay, boleh sangat excited. Bagus sebab kita pun tahu dengan MCO banyak yang mungkin rasa a bit stress dengan tak tahu boleh belajar, tak tahu kerja macam mana. So hopefully this Friday you get something from us and end the weekend with a positive note. I also like to thank Sue Ellen for helping us to organize this for you all to join us today. So if you have any other question, you just maybe can drop us an email or via Sue Ellen. We'll be able to assist you. Sebab I nampak dari registration, ramai yang minta untuk buat PowerPoint punya training. So mungkin yang tu you boleh let itu training department know and we see how kalau ada jodoh mungkin kita boleh buat lagi sesi dengan Cik Kelvin. Bagus kan? Sangat bagus. So with that itu evaluation minta sila fill up. Once done ready, I think we are good to go. Have a good Friday and selamat berbuka untuk saudara dengan saudari. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Thank Calvin. you, Miss. Bye-bye. Sir. Thank you. Thank you, Sir Kelvin. Thank you. Welcome. Bye. Lagi. Thank you, Mr. Kelvin. Lagi lah. Settle. Yeah, settle. Afizi, don't forget to give your email to the host. Nanti dia boleh hantar the ebook to you. Yes, sir. I gave already. Give already, ya? Okay, good. Minta Sarah juga. Mana Sarah? Sarah sudah keluar. Up already. Okay, I will text her to give. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, all the best. Have a good weekend.